permulaan, pendahuluan, boleh Tuan ceritakan tentang prosedur operasi pelabuhan, khususnya proses memuat dan memunggah? Silakan. Kita ada banyak proses kerja atau prosedur yang melibatkan bahagian dermaga, bahagian yard, dan juga kita ada warehousing, kita ada bisnes ke ro-ro, yang mana core business kita macam kita katakan tadi iaitu loading unloading lah. Ya. Itu sahaja serba sedikit tentang penerangan prosedur operasi pelabuhan, khususnya proses memuat dan memunggah. Terima kasih Tuan. Tuan, boleh Tuan jelaskan kepada kita tentang prosedur untuk proses memuat dan memunggah dari awal sehinggalah ke penghantaran kargo itu sendiri? Silakan. Baik, ya. Jadi lanjutan daripada apa yang kita katakan tadi, sebelum ketibaan kapal di pelabuhan, di mana perancangan kargo itu adalah perlu. Jadi syarikat perkapalan 10 jam sebelum ketibaan kapal harus menghantarkan dokumen-dokumen untuk perancangan kapal yang diperlukan. Contoh dia, untuk unloading ataupun discharging, kita perlukan BAPLI atau Import Status List. Dan juga untuk loading, kita perlukan export booking. Jadi dokumen-dokumen ini dihantar 10 jam sebelum ketibaan kapal untuk diproses. Dan diplankan berdasarkan kedudukan kontainer dalam yard kita untuk proses discharge dan loading. Jadi apabila kapal telah sampai di dermaga, planner terminal ada planner sendiri. Okay? Terminal planner akan naik ke kapal membawa perancangan yang telah dibuat untuk pengesahan daripada pihak kapal. Jika pihak kapal bersetuju dan sesuai dengan stability kapal, tak ada masalah apa-apa, jadi perancangan itu akan diteruskan. Jadi plan yang telah dibuat akan diedarkan kepada kaki tangan operasi di crane, di bahagian planning, di bahagian dermaga lah, ya. Jadi daripada situ kita akan mulakan proses discharging ataupun unloading mengikut plan yang telah diberi dan dipersetujui oleh kapal. Jadi proses ini apabila telah dipersetujui, crane akan mulakan proses unloading atau kita panggil discharging berdasarkan plan yang diberi, ambil kontainer atas kapal dan diturunkan ke atas trailer, dan trailer crane akan update di dalam sistem di mana apabila job yang telah selesai ambil daripada kapal diturun ke trailer, sistem akan menunjukkan di mana kontainer itu akan dihantar. Jadi pemandu prime mover akan membawa kontainer itu ke tempat yang telah ditetapkan di dalam yard. Dan di dalam yard, sekali lagi satu proses di mana RTG ataupun yard equipment kita, RTG, rubber tie gantry, akan mengambil kontainer daripada trailer itu dan meletakkannya ke dalam yard di tempat yang telah ditetapkan. Jadi kontainer itu akan duduk di situ sehinggalah proses delivery di mana pihak forwarding atau haulier akan datang untuk pick up atau ambil kontainer itu untuk dibawa keluar ke tempat consignee ataupun importer. Jadi baiklah, saya dapat simpulkan sebenarnya pelbagai prosedur terlibat dalam proses memuat dan memunggah barang ini. Tuan, adakah Northport pernah mengalami sebarang kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini semasa proses memuat dan memunggah kapal kontainer? Dan sebenarnya apakah punca kemalangan tersebut berlaku, Tuan? Okey, baik. Terima kasih, Lea. Bercakap pasal kemalangan di pelabuhan ni, tidak menafikan risiko kemalangan ini tinggi. Memandangkan pelabuhan merupakan tempat jentera-jentera berat seperti key crane, prime mover, RTG. Jadi risiko kemalangan ini amat tinggi. Jadi kalau kita melihat punca kemalangan, penyumbang terbesar statistik kemalangan di mana-mana juga lah, termasuk di pelabuhan, adalah kecuaian, negligent kecuaian. Contoh kecuaian ini macam contohnya membawa kenderaan ataupun jentera sambil menggunakan handphone ataupun bermesej WhatsApp dan sebagainya lah. Jadi perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di samping faktor-faktor lain seperti sikap
sikap ataupun breach of procedure, bekerja tanpa mengikut prosedur yang betul. Jadi prosedur mengatakan macam ni, jangan buat macam ni, tapi sikap kita sebagai manusia, kita nak ambil shortcut, nak cepat. Jadi benda-benda ni akan menyumbang atau membawa kepada berlakunya kemalangan. Contoh yang jelas aku boleh saya kongsikan sini, di dalam yard kita ni ada RTG. Okey, antara dua RTG ni sepatutnya prime mover tak boleh masuk di tengah-tengah lah. Okey. Jadi ada segelintir pemandu kita yang nak cepat, nak ambil jalan ringkas, jalan shortcut. Jadi mereka potong tengah. Bila potong tengah, keberangkalian untuk tersangkut di antara RTG ni ada. Faktor yang ketiga adalah faktor kompetensi ataupun skill, di mana pekerja-pekerja kita tak semuanya mempunyai skill yang sama. Ada yang skill yang baik, ada skill yang sederhana dan ada skill yang rendah lah. Jadi faktor skill atau kompetensi ini mempengaruhi cara pemanduan pengalihan jentera, terutamanya ketika cuaca yang kurang baik ataupun pada waktu malam contohnya. Jadi antara faktor-faktor ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Dan seterusnya faktor technical ataupun mechanical error, di mana kita dapati ada kes-kes yang disebabkan oleh kerosakan jentera ataupun part pada jentera tu. Jadi contohnya ketika pengendalian loading dan unloading kontainer di kapal ataupun dalam yard oleh RTG, spreader yang ada pada RTG atau crane tu mungkin tercabut. Jadi bila tercabut akan menyebabkan kontainer jatuh ke bawah, merosakkan struktur kapal, ataupun kalau dalam yard mungkin terkena haulier ke, dan merosakkan kontainer-kontainer yang ada di situlah. Jadi ini antara punca-punca yang menyumbang kepada kemalangan. Seperti saya katakan tadi, punca kecuaian merupakan punca yang utama. 80% statistik kemalangan di pelabuhan disumbangkan oleh kecuaian. Berdasarkan penerangan tuan tadi, kita dapat lihat kecuaian merupakan penyumbang utama kepada kemalangan yang berlaku semasa proses memuat dan memunggah. Terima kasih tuan. Apa yang kita lihat di sini adalah yard kita, di mana kontainer-kontainer yang dipunggah daripada kapal dan juga yang akan dinaikkan ke kapal akan disimpan di sini.